Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani Asia, Forum Kerjasama Antarabangsa Jalur dan Laluan BRF ketiga telah diadakan di Beijing pada ketika ini dan ia merupakan ulang tahun ke-10 inisiatif Jalur dan Laluan dan Presiden Xi Jinping menghadiri perasmian forum ini menyampaikan ucapan ini merupakan ulang tahun ke-10 BRF dan bagaimana kita melihat kejayaan dasar ekonomi dan juga sosial China kepada negara-negara rakan yang terlibat dalam jalur dan laluan ini. Begitu juga bagaimana kejayaannya, adakah ia memberikan impak ekonomi yang lebih baik berbanding sebelum wujudnya BRI ini, dan bagi Malaysia juga projek-projek yang kita sedia maklum dibiayai melalui laluan ini iaitu seperti ECRL dan sebagainya masih dalam pembinaan. Nampaknya progresnya begitu signifikan dan mungkin akan kita lihat jangka siapnya dalam masa beberapa tahun akan datang ini. Jadi untuk melihat perkara ini, apa lagi yang boleh ditawarkan melalui jalur dan laluan ini dan apakah sektor-sektor ruang ekonomi baru yang boleh diterokai dengan jumlah peruntukan baru yang sudah pun diumumkan oleh Presiden China. Jadi Zhang Hong sudah pun bersedia di Beijing pada ketika ini dan juga Profesor Emeritus Dr. Bojoya Bardai, pensyarah Pusat Pengajian Siswaza Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji Nazri? Terima kasih. Bagi Zhang Hong, kalau kita lihat dalam ucapan forum ketiga BRI di Beijing minggu ini, Presiden Xi misalnya mengungkapkan komitmen baru bagi China bersama rakan-rakan dalam membawa lebih banyak kemakmuran, tetapi tumpuannya bukan lagi kepada pembinaan infrastruktur seperti pelabuhan, jalur kereta api, lebuh raya, lapangan terbang dan seumpamanya, tetapi lebih kepada research and development ataupun penyelidikan dan pembangunan sektor-sektor ekonomi, makanan, kesihatan dan sebagainya. Jadi adakah ini memberi satu ruang sebenarnya untuk kita lihat BRI dalam konteks yang lebih mendalam dengan kerjasama baru ini yang diberikan komitmen oleh Presiden Xi sendiri? Ya, memang kalau hingga sekarang kita lihat sudah ada lebih 150 negara dan 30 pertubuhan antarabangsa sudah memeterai lebih 230 dokumen dengan China untuk menyertai atau ikut serta dalam kerjasama jalur dan laluan ini. Dan hingga sekarang kita pun boleh lihat, kalau dulu katakan ada ramai orang sebenarnya berfikir kalau kerjasama jalur dan laluan atau BRI ini hanya infrastruktur sahaja. Tapi sebenarnya kalau kita menyelidiki kepada ucapan atau kenyataan dari Presiden Xi atau kerajaan China sejak awal sudah mengeluarkan, sebenarnya kerjasama BRI ini melibatkan banyak bidang termasuk kesaling hubungan infrastruktur dan juga termasuk macam pengedaran dana, juga termasuk bahkan persahaman antara rakyat. Saya rasa kalau BRI ini kita selalu katakan kita membangunkan bersama BRI. Jadi BRI, apa itu BRI? Apakah itu program dalam BRI? Saya rasa ini tidak disifatkan oleh kerajaan China. Apa jua program yang boleh menggalakkan kesaling hubungan antara kita, menggalakkan lebih lancar perdagangan, pelaburan antara kita, bahkan meningkatkan persamaan antara rakyat kita. Semuanya boleh menjadi program BRI. Oleh itu, saya rasa kalau macam agenda Awani Asia kami ini, yang kita selalu berbincang-bincang mengenai tukar-tukar pandangan mengenai berbagai isu-isu di dunia ini supaya meningkatkan bersefahaman. Ini juga memberi sumbangan juga atau menjadi satu sebahagian daripada kerjasama BRI. Dan memanglah kalau sekarang kita Presiden Xi sudah katakan banyak program yang kecil tapi indah juga merupakan sebahagian dari kerjasama BRI dan akan membawa itu faedah kepada penduduk tempatan secara benar-benar. Kita pun boleh lihat Presiden Xi sudah katakan dunia ini memang
kurang damai dan stabil pada masa ini. Tapi ketika kita sudah menikmati kehidupan yang amat baik, kita perlu membantu orang lain yang juga meningkatkan kehidupan mereka supaya dunia ini menjadi semakin baik. Saya pun nak ambil satu contoh yang boleh dikatakan menjadi contoh program yang kecil tapi indah, iaitu kita tahu kalau di Kepulauan Pasifik ada banyak negara-negara mereka sebenarnya masih ketinggalan dan mereka tidak memberi banyak tumpuan kepada dari arena antarabangsa macam Papua New Guinea. Dan di sana China juga ada program iaitu pakar-pakar China pergi ke sana melatih penduduk tempatan, bahkan wanita yang kurang pendidikan tempatan untuk menanam itu di China kita panggil itu juncao, tapi sebenarnya sejenis cendawan sajalah, cendawan. Dan ini pengalaman China dia sendiri punya. Pada tahun 1980-an kita sudah ada bantuan antar provinsi, yaitu provinsi Fujian di pantai laut yang amat maju, mereka menghantar pakar ke wilayah autonomi New Hui di Ningxia supaya membantu mereka bagaimana membasmikan kemiskinan. Juga jadi ada pakar membawa teknologi ini iaitu menanam juncao atau cendawan di sana. Ini amat berjaya dan membantu penduduk tempatan keluar dari keadaan miskin. Jadi pakar China atau dengan adanya inisiatif ini, program ini atau teknologi ini dibawa ke negara-negara di Kepulauan Pasifik juga dan juga pergi ke Afrika. Dan hingga sekarang sebenarnya sudah ada jutaan orang tempatan. Mereka dengan latihan yang pendek saja sudah memegang teknologi ini dan keluar dari keadaan miskin. Bahkan ada seorang menteri di Papua New Guinea, dia menggunakan juncao ini untuk beri nama kepada anak perempuannya. Untuk ya memang ini sudah saya rasa sudah cukup cermin, iaitu apa sumbangan atau bantuan yang sudah dibawa oleh atau kejayaan sudah dibawa oleh kerjasama BRI, bukan hanya pembinaan infrastruktur besar-besaran. Kita tahu kalau di Kepulauan Pasifik mereka tidak mungkin impor macam kereta api laju ke sana. Tapi dengan program yang kecil dan indah ini juga akan membawa faedah yang benar-benar kepada penduduk tempatan. Ya, kerana saya datang dari negeri Melaka, Prof dan juga Zhang Hong. Saya sudah terdedah lama sejak kita kecil lagi dengan masyarakat Tionghoa, masyarakat Baba dan Nyonya, dan kita terdedah dengan budaya-budaya campuran Melayu, Cina dengan dondang sayang dan makanan peranakan dan sebagainya. Jadi itu yang kita mahukan, mesti ada win-win ataupun situasi menang-menang, dan juga diungkapkan oleh Menteri Pengangkutan kita Anthony Loke yang bersama-sama dalam forum BRI di Beijing pada minggu ini, yang mana kita ingin melihat bahawa bukan sebelah pihak saja mendapat keuntungan, tetapi rakyat keseluruhannya, ekonomi negara yang bersama dalam BRI ini akan flourish atau akan terus makmur, dan dalam masa yang sama kita dapat menjalin perkara-perkara yang lebih konstruktif. Bagaimana manfaat BRI ini dapat dilimpahkan kepada semua negara yang terlibat dalam laluan dan juga jalur dan laluan ni, BRI ini. Pandangan Prof. Ya, Tuan Haji Nazri, kalau kita tengok memang apa yang Zambong sebut itu betul. Kebanyakan negara membangun melihat bahawa program jalur dan laluan ini menumpukan kepada pengangkutan darat dan lautan. Tetapi sebenarnya dia lebih luas daripada itu. Dan kalau kita bandingkan antara Bangladesh dengan Sri Lanka misalnya, Bangladesh telah memanfaatkannya dengan baik dan mereka pandai untuk memilih apa projek yang mereka hendak. Misalnya, walaupun secara pokoknya infrastruktur, tapi infrastruktur itu yang berkait dengan prioriti negara itu. Sehingga bila mereka mewujudkan infrastruktur itu, membolehkan teknologi baru dibawa daripada China, membolehkan kilang dipindahkan daripada China ke Bangladesh, sehingga kan kemahiran baru dalam tekstil diperoleh di Bangladesh, dan kini Bangladesh menjadi sebuah negara yang sangat mahir dalam bidang tekstil.
Tetapi di Sri Lanka dia menumpukan kepada pelabuhan, dan pelabuhan ini walaupun bagus tetapi tidak mendapat nilai tambah yang cukup untuk menampung kos pembinaan, sehingga kan Sri Lanka menghadapi masalah. Jadi kita pun di Malaysia perlu melihat ini, dan alhamdulillah dalam perubahan 10 tahun yang baru ini, BLR telah diperluaskan skopnya meliputi aspek communication, dan kita akan lihat bahawa misalnya perkhidmatan satelit akan menjadi satu perkhidmatan yang penting dalam projek jalur dan laluan yang baru ini. Bagi Zhang Hong, mungkin itu jadi perkara pokok yang perlu dilihat dalam inisiatif seterusnya BRI ini, iaitu dari sudut membawa naratif yang lebih menyeluruh, lebih holistik, dan komunikasi yang lebih segar dan juga lebih efisien misalnya. Dan salah satunya inilah effortnya melalui agenda Awani Asia, supaya paparan-paparan berkaitan dengan inisiatif pembangunan infrastruktur yang mega bersifatnya dan dikatakan menjadi gajah putih, tetapi perkara-perkara yang lebih mendalam sebenarnya, hubungan antara rakyat, meningkatkan capacity building rakyat, mengeluarkan rakyat-rakyat yang terlibat dalam negara-negara ini dari kemiskinan tegar dan sebagainya. Perkara-perkara inilah yang sepatutnya diangkat, dan manfaat daripada projek-projek ini akan mendapat limpahan ekonomi dan juga sosial misalnya. Adakah itu yang dilihat dalam edisi baru BRI di masa yang akan datang ini, Zhang Hong? Ya, saya rasa amat setuju. Ini memang amat penting. Barunya kita tengok kalau diplomat yang senior dari Singapura, iaitu Kishore Mahbubani, beliau sudah menyatakan kalau BRI ini beliau menyifatkan ini sudah mencapai pencapaian cukup cemerlang. Bahkan China pada 10 tahun yang lalu sudah melihat apa yang diperlukan oleh masyarakat antarabangsa pada satu dekad ini, dan BRI banyak infrastruktur, pembangunan infrastruktur memang sudah mendekati rakyat di seluruh dunia. Tapi dia katakan ada satu yang kurang berjaya dalam BRI, iaitu menceritakan kisah tentang BRI kepada dunia. Dan sekarang kalau dunia sebenarnya banyak kisah-kisah tentang BRI itu adalah negatif yang diceritakan oleh negara barat, termasuk macam kerangka hutang itu yang sudah banyak kali dibentangkan oleh negara-negara barat atau media-media tempatan barat punya. Dan kalau berdasarkan pandangan dari Kishore Mahbubani, beliau katakan sebenarnya di negara barat juga ada pakar-pakar, cukup banyak pakar. Mereka mengadakan penyelidikan, sudah menyaksikan tidak ada masalah ini. Berbagai negara yang menghadapi itu kerangka hutang itu, hutang kebanyakannya bukan dari China, tapi dari negara-negara barat. Tapi mereka dengan strategi ini supaya berbagai negara-negara membangun, mungkin mereka dulu mau menyertai kerjasama BRI. Dia perlu memperbaiki infrastruktur sendiri untuk menggalakkan ekonomi, tapi dia takut nanti akan juga masuk ke kerangka tersebut. Dan bahkan beliau menyifatkan kalau ucapan macam ini atau kenyataan macam ini sebenarnya merupakan satu penghinaan kepada kerajaan-kerajaan negara-negara membangun. Mereka menyifatkan mereka adalah bodoh yang akan masuk ke kerangka tersebut. Dan beliau juga sudah memberi beberapa contoh untuk mencerminkan kejayaan BRI. Bahkan saya sendiri pun tak pernah dengar. Ini sudah cukup mencerminkan kita kurang promosi tentang kejayaannya. Beliau ambil satu contoh, yaitu di Uzbekistan. Dia katakan negara ini jauh dari laut dan pengangkutannya kerana ada satu gunung yang besar membahagikan negara ini menjadi dua bahagian, di timur dan barat. Bahkan kalau pengangkutan dulu dia perlu mengalami negara jirannya baru boleh ke bahagian yang lain. Dan dengan menyertai BRI ini, China sudah membantu dia membina satu terowongan sepanjang 20 km itu melalui gunung tersebut. Dengan projek
sepanjang kira-kira 900 hari. Tapi dulu projek ini macam dulu sudah ada reka bentuk yang cukup lama. Hingga zaman Kesatuan Soviet sudah ada plan macam ini supaya melancarkan hubungan antara dalam negara dan juga antara negara dengan negara jiran yang lain. Tapi susah sekali. Kalau berdasarkan plan dulu, perlu menggunakan 25 tahun untuk mewujudkan program tersebut. Dan hingga sekarang sebenarnya kalau pengangkutan antara penduduk dalam dua bahagian negara tersebut menjadi begitu lancar, bahkan satu landasan kereta api yang menyambungkan Uzbekistan dengan berbagai negara-negara jiran yang lain sudah berwujud di sana. Produk-produk dari Uzbekistan boleh melalui landasan kereta api ke pelabuhan di laut di negara jirannya supaya diekspor ke seluruh dunia. Saya rasa cerita yang begitu menarik ini bagi saya sendiri pun tak tahu. Hanya kita yang mungkin mahir juga macam kereta api di laut di Jakarta, Bandung, ini memang cukup cemerlang. Kerana kalau bahkan di Amerika Syarikat pun tak ada kereta api yang begitu laju. Kita sudah menjadi lebih maju daripada Amerika Syarikat. Ini semuanya kejayaan dari BRI. Dan saya rasa inilah perlu kita sebagai media untuk memainkan peranan kita sendiri untuk memberitahu dunia lebih banyak orang tentang manfaat yang dibawa oleh kerjasama atau pembangunan bersama BRI ini. Okey, itu cabarannya Prof. Itu dari sudut naratif penceritaan dan juga dari sudut media komunikasi menceritakan kejayaan dan juga kekuatan BRI ini. Tetapi dari aspek Malaysia misalnya, kalau kita lihat laluan rel Pantai Timur ECRL ini, betul, kita ingin menghubungkan antara Kota Baru ke Port Klang ataupun Pelabuhan Kelang. Dan objektifnya untuk meningkatkan sosioekonomi wilayah dapat dipertingkatkan, misalnya terutama di negeri-negeri Pantai Timur yang tidak banyak ada aktiviti ekonomi berasaskan industri berteknologi tinggi, industri pembuatan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat Prof, laluan Kota Baru ke Jertih, ke masuk dan Terengganu itu Bandar Pemasuri, Kuala Terengganu, masuk Pahang pula, lalu Cerating, lalu Pelabuhan Kuantan, sampai ke Maran, Temerloh, sampailah ke Gombak dan ke Port Kelang itu. Kita lihat adakah kita sudah bersedia Prof? Ini masalahnya. Adakah kita sudah bersedia dengan pelan ekonominya? Laluan ini akan bangkit maju dengan limpahan ECRL ataupun kita hanya melihat dia menghubungkan antara Pantai Timur dan Lembah Kelang dan orang akan mudah ada pilihan naik balik kampung dan itu saja Prof. Okey, terima kasih. Sebenarnya apabila kita nak memulakan projek ECRL, ramai penganalisa bertanya adakah ini projek prioriti. Tetapi alhamdulillah kita tidak begitu ambisius, kita tidak cuba untuk mewujudkan kereta api laju di antara Kuala Lumpur dengan Kota Baru. Kita akan mewujudkan sebuah sistem yang mewujudkan kereta api yang boleh bergerak 160 km saja. Dan ini akan melibatkan 665 km dan dia akan membantu lebih daripada 4.4 juta orang kerana dia menghubungkan semua penduduk di antara Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor dan 4.4 juta orang akan menerima faedah melalui 24 stesen yang diwujudkan dengan kos yang akan melibatkan 75 bilion. Adakah ini tidak keterlaluan kepada Malaysia hari ini kerana kita masih ada banyak prioriti yang kita perlu dahulukan? Mungkin saya melihat bahawa kebanyakan projek yang kita lakukan bertumpu di Lembah Kelang dan ini adalah satu usaha untuk menyebarkan pembangunan sehingga ke negeri Kelantan dan selepas ni mungkin kita akan buat kita sedang juga buat di Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Jadi saya rasa dia tidak keterlaluan dan dia memang tepat pada waktunya
Cuma persoalannya adakah kita mampu? Dan inilah yang selalu didebatkan. Projek ini telah melibatkan pinjaman yang besar juga kepada kerajaan China melalui bank Exim Bank, dan sekarang ni jumlah pinjaman adalah lebih daripada 56 bilion, dan kita sebenarnya setakat hari ini telah membelanjakan lebih daripada 70%, kerana dia dijangka siap pada tahun 2026. Jadi kita tidak ada pilihan, kita akan terpaksa memastikan projek ini berdaya maju. Betul. Dan kerana itu projek ini asasnya menyambungkan pelabuhan daripada Kota Baru ke Pelabuhan Kelang. Jadi itu merupakan asas yang penting, dan limpahannya ialah kepada 4.4 juta orang yang akan menikmati perjalanan yang mudah 4 jam untuk sampai daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur. Ya, bagi Prof sendiri, nilai tambah ekonomi kalau laluannya sampai ke Kota Baru itu, sampai Kuala Terengganu, Dungun, melalui Maran, Temerloh, Bentong. Jadi kita boleh bayangkan apa limpahan ekonomi, aktiviti ekonomi yang perlu dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan negeri ini dapat dilakukan melalui ECRL supaya ia bukan hanya bersifat menghubungkan wilayah, tetapi ia akan meningkatkan kesaling hubungan ekonomi, dan limpahan ekonomi itu dapat memajukan wilayah Pantai Timur dengan lebih pantas lagi, Prof. Ya, kita mengharapkan selepas ini ada orang yang akan bekerja menggunakan jarak kawasan, tidak perlu menggunakan pengangkutan kereta sendiri. Jadi kita akan juga melihat bahawa pesakit-pesakit boleh dibawa melalui kereta api ini ke hospital yang lebih besar dengan kemudahan yang lebih lengkap, dan paling penting kemudahan pengangkutan barang. Jadi kita hari ini misalnya ada melihat banyak barang-barang keluaran pertanian dari Kelantan, Terengganu yang perishable, yang tidak tahan lama. Jadi kalau ini menggunakan kereta api 4 jam, sayuran-sayuran, buah-buahan itu boleh sampai ke pusat pemasaran. Ini akan menggandakan volume dan juga meningkatkan nilai tambah dalam urusnya gini. Menarik. Bagi Zhang Hong, akhirnya kalau kita lihat BRI ini tumpuan baru yang diberikan komitmen oleh Presiden Xi misalnya berkaitan dengan security makanan, berkaitan dengan perubahan iklim, berkaitan dengan hal kesihatan dan juga wabak-wabak baru yang dijangka menjadi masalah ataupun cabaran dalam isu global misalnya. Adakah ini bertepatan dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada ketika ini? Sebenarnya kalau Setiausaha Agung PBB, Guterres beliau sudah menyisahkan, iaitu apa yang dilaksanakan oleh BRI ini bertepatan dengan sasaran pembangunan lestari PBB. Dan kita boleh lihat dengan adanya pembangunan ekonomi, barulah mungkin menggalakkan kestabilan di dunia ini. Kita seperti apa yang sudah dikatakan oleh Presiden Xi Jinping, iaitu mengapa jalur jalan sutera tercatat dalam sejarah. Kerana dia diterokat dengan itu macam hutang, pasukan hutang dan juga dengan kemarahan, bukanlah dengan kuda perang atau lembingan. Dan kalau kita kalau laluan di laut juga, dia diterokat dengan kapal peniaga, bukan dengan kapal perang dan meriam. Jadi inilah baru kita selalu ingat, kerana jalan sutera ini membawa kemakmuran kepada semua negara yang terlibat dalam jalan inilah. Semua negara mewujudkan kemakmuran bersama-sama melalui pertukaran perdagangan, pelaburan dan juga macam agama, kesenian, budaya, dan oleh itulah saya rasa inilah makna yang paling penting. Kita mengapa akan terus menggalakkan kerjasama bersama-sama atau pembangunan bersama BRI. Ya, kita boleh bayangkan kalau zaman dahulu kala itu melalui laluan sutera
kita terkenal dengan karavan serainya, iaitu pusat-pusat persinggahan laluan kafilah ataupun laluan kuda, laluan unta yang membawa barangan yang diperlukan antara benua ini, dan sepanjang laluan itu memang begitu makmur, dan kita boleh bayangkan dengan BRI ini mesti ada situasi menang-menang bagi negara yang bersama dengan laluan dan juga jalur ini. Dalam masa yang sama kita melihat antisipasi masalah dan juga cabaran baru dalam menghadapi isu-isu yang mendatang ini. Terima kasih Zhang Hong dari CRI Beijing, China, dan juga Prof. Emeritus Dr. Berjaya Bardai Uni Razak yang kini berada di Kedah di Alostar. Sekian sahaja dalam agenda Awani Asia mengulas tentang BRI ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.